Hujan renyai-renyai yang mula turun membasahi bumi di kampung mertuaku di pinggir bandar. Dan di pagi yang hening itu membuatkan hatiku dihimpit rasa terharu. Dinginnya hembusan bayu desa pagi itu yang kurasakan. Namun dingin lagi tiupan bayu yang melanda di jiwa sanubariku. Berbagai juadah sarapan pagi yang terhidang di atas meja makan. Ada nasi impit, sambal kacang, kuah lodeh, telur rebus dan rendang ayam masakan Nurul menantuku juga tidak dapat membuka seleraku. Mi goreng dengan dihiasi udang dan sotong yang melengkar di atasnya, pemberian Mak Unggal Limah jiran sebelah rumah juga. Tak berjaya menggodaku untuk menikmatinya. Nasi lemak berlaukkan sambal tumis sotong kembang yang dihantar oleh birasku juga tidak aku sentuh, walaupun harum bau aroma gabungan antara dua pandan, wangi, serai, halia dan rempah halba menusuk ke lubang hidungku. Namun itu semua tidak membuka seleraku langsung. Sebenarnya sudah seminggu aku berada di rumah mertuaku. Bersungguh-sungguh benar isteriku mengajak aku pulang ke kampungnya. Nak bertukar angin katanya. Rindu hendak duduk di kampung buat beberapa hari. Begitulah rayunya kepadaku. Kesian rumah besar mak dan abah yang selalu kosong sejak mereka pulang ke rahmatullah. Begitu katanya dengan hibah. Aku dapat rasakan perasaannya sekarang sedang berperang dengan 1000 kenangan manis ketika dibesarkan di rumah pusaka itu. Pintu hatiku seolah-olah diketuk rasa bersalah jika tidak ditunaikan permintaannya. Baru 2 hari berada di rumah mertua isteriku, Liza jatuh sakit, demam. Kaki dan tangannya sejuk, kadang-kadang panas. Begitulah keadaannya silih berganti sejak 5 hari lalu. Afiq, anak bongsuku, amat prihatin terhadap kesihatan dan keadaan uminya. Selalu aja dia menukarkan stokin uminya, mengelap badan uminya, memicit-micit dan menjelum kepala uminya dengan lendir daun bunga raya. Kadang-kadang dengan lendir pokok lidah buaya sebagaimana yang disarankan oleh ahli keluarga dan jiran-jiran kami. Dia jugalah yang menggosok-gosokkan halia di telapak kaki uminya. Begitulah Afiq, anak bongsuku. Sejak isteriku sakit, aku juga tiada selera makan. Isteriku tidak bangkit dari ranjang tidurnya. Dan kalau ada pun waktu, dia berwuduk dan menunaikan solat, mandi dan buang air. Itu pun dibantu oleh anakku dalam keadaan terketar-ketar dan sedikit terhuyung hayang. Allahu Akbar. Sayu sungguh rasa hatiku melihat keadaannya. Sebab hatiku sedih dan entah apa lagi perasaanku untuk aku gambarkan. Hanya Allah sahaja yang tahu. Siapalah diri aku ini tanpamu. Duniaku pasti tak berseri dan hidup tak menjadi. Kau bagiku satu-satunya, padamulah ku meminta, ku bermanja, ku rindui, ku kasihi, di hatiku kau abadi. Dengan sinaran kasihmu kian
Aku sudah 36 tahun aku mendirikan rumah tangga bersama isteriku. Namun, dia tak pernah demam seteruk ini. Sejak dia sakit, dia hanya menjamah beberapa suap bubur nasi yang mak pah masakkan. Dan dia hanya minum air rebusan beras bali. Asam pedas ikan merah, lauk kegemarannya yang mak Utih masak dicampur dengan bunga kantan dan daun kesum pun langsung tidak dijamahnya. Semalam Kak Long Nolia berusaha masakkan sup ayam kampung dan sambal kicap. Sama juga. Tidak dihiraukannya. Mak Cu Salbiah masakkan lauk udang galah sungai yang Pak Cu Samad pancing sendiri. Dimasak lemak cili api bercampur denas yang dititikkan serai. Pun sama juga. Tidak juga dia kepingin untuk memakannya. Mak Cu Salbiah juga bawakan buah nipah yang amat diminati oleh isteriku sebelum ini. Kami semua dah mati akal. Kami dah buntu untuk memujuknya makan sesuap dua nasi sebagai alas perut. Pagi ni, Mak Ngatimah masakkan rendang daging arnab. Bukan main laju lagi dia berjalan, macam lipas kudung menuju ke rumah mertuaku. Puaslah Mak Ngatimah memujuk isteriku untuk merasanya. Bau aroma daun limau purut dari masakan rendang daging arnab Mak Ngatimah tu, aku harap dapatlah membuka selera isteriku. Tapi tidak. Allah, isteriku hanya menggeleng-gelengkan kepalanya. Puas aku memujuknya untuk pergi ke klinik atau ke hospital. Tapi dia menolak. Bukan aku sahaja yang memujuknya ke klinik. Pak Imam Denan, Tok Siak Budin, Tok Ketua Deris, malahan Mak Tanjung, isteri Lebaidin pun sama juga. Jiran-jiran, saudara mara dan sahabat handai yang datang menziarahi pun turut sama memujuk untuk ke klinik. Namun dia tetap menolak. Sayang sungguh saudara mara isteriku terhadapnya. Maklumlah, isteriku ni hanya satu-satunya anak perempuan Bilal Hassan waris mereka. Anak manja dan anak kesayangan arwah Bilal Hassan dan Hajah Aini. Aku melarikan pandangan dari bola mataku ke kamar tidur. Sambil bertongkat dan menahan bisa gaut di pergelangan kaki kananku, aku bertatih perlahan-lahan merapati sebujur jasad yang terkulai lesu. Aku hampiri katil besi yang berusia entah berapa kurun lamanya. Liza kelihatan tidak berdaya dan tidak bermaya. Wajahnya kelihatan sedikit pucat manakala bibirnya nampak kering. Terasa sepi duniaku bila Liza terlantar begitu. Sudah hampir seminggu tiada gurau sendanya yang menghiburkan aku. Sudah hampir seminggu tiada helai tawanya yang bermanja selalu mencuit hatiku. Ya Allah, aku rindu ya Allah. Aku rindu dengan alunan Al-Quran yang dibacanya di setiap subuh syahdu dan selepas waktu maghrib. Aku rindu ya Allah. Aku rindu untuk berjemaah dengannya. Aku rindu dengan senyumannya. Aku rindu dengan renungan dan jelingan matanya. Aku rindu untuk menatap tahi lalatnya yang terletak di atas kelopak mata sebelah kiri. Aku rindu ya Allah. Aku rindu lesung pipitnya yang comel dan kecil di bawah pipi kanannya. Aku rindu dengan dakapan dan pelukan mesranya. Aku rindu dengan sentuhan jari jemarinya. Aku rindu dengan semua itu ya Allah. Subhanallah. Kepiluan mula terasa di hatiku dan kian sebab dan terasa. Ku sirami selasi dengan titisan embun membasah kegersangan. Ku belaikan kekasih dengan rindu terhimpun mencurah kasih sayang. Ku sunting kemesraan di tangkai hatimu, harum kesucian. Kau hulurkan tanganmu menyambut hadirku dengan kesyukuran. Kau sentuhi hatiku dengan kelembutan mada dan serokan. Harum bunga cempaka melepak di halaman, jatuh berguguran. Benarkah engkau jua merasa kehangatan cintaku yang berulang? Ku lempar keresahan yang membalut rasa jauh dari sukma. Ukirkan senyuman mewarna hatimu dalam mata luka.
musim berganti, cintamu abadi seharum melati. Ku sirami selasih dengan titisan embun, membasah kegersangan. Ku belaikan kekasih dengan rindu terhimpun, mencurah kasih sayang. Ku sunting kemesraan di tangkai hatimu, harum kesucian. Kau hulurkan tanganmu menyambut hadirku dengan kesyukuran. Kau sentuhi hatiku dengan kelembutan, nada dan selokan. Harum bunga cempaka kelopak di halaman, jatuh berguguran. Benarkah engkau jua merasa kehangatan cintaku yang bermula? Ku lempar keresahan yang membalut rasa, jauh dari sukma. Ukirkan senyuman warna hatimu yang lama terluka. Walau musim berganti, cintamu abadi seharum melati. Liza tak mahu menelan walau sebiji ubat yang kami beli. Isteriku ni memang fobia. Fobia dengan perkataan hospital, klinik atau ubat. Kecut perutnya. Takutnya bukan kepalang. Katanya kebanyakan ubat-ubat sekarang mengandungi dadah dan racun. Dia lebih suka berubatkan daun-daun dan herba yang terdapat di sekeliling rumah mertuaku. Busu jenah yang selalu rebuskan daun salam, ditapis dan diminum airnya. Busu jenah jugalah yang selalu buatkan air halia dan air asam jawa. Kadang tu, busu jenah jugalah yang buatkan air perahan daun pegaga. Sayang, jomlah kita ke hospital. Di sana banyak pertolongan. Abang tak boleh tengok sayang macam ni. Bisikku di telinganya dengan lembut sambil membelai rambutnya yang panjang mencecah pinggang. Tak apalah bang, sekejap lagi sayang sihatlah. Sebenarnya Allah sedang menguji sayang, bang. Sakit ni pun Allah yang beri. Itu tandanya Allah sayangkan sayang. Di sini pun banyak pertolongan, bang. Hari ni kan hari Rabu. Sebutlah Astaghfirullahalazim sebagai zikir. Kalau sedih, berselawatlah ke atas Rasulullah. Selalu beristighfar, bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Jadikanlah itu semua sebagai penawar. InsyaAllah, bang. Katanya dalam nada antara dengar dengan tidak, sambil melabuhkan kepalanya ke atas bantal. Ya Allah, betapalah kebesaran-Mu menganugerahkan aku isteri yang solehah begini. Berikan kami kekuatan, ya Allah. Kekuatan untuk menghadapi ujian-Mu ini, ya Allah. Demikian bisik hati kecilku. Selepas subuh hari itu, aku panjatkan doa dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan linangan air mata. Ya Allah, di pagi yang dingin ini, ya Allah, aku bermohon kepada-Mu, ya Allah. Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Kaya, Tuhan yang Maha Berkuasa. Kepadamu lah, ya Allah, aku bermohon. Andai sekiranya Kau ingin mengambil dia permata hatiku ini, ya Allah, permata hatiku yang Kau pinjamkan kepadaku selama ini, ya Allah, aku reda, ya Allah. Dia isteri yang baik. Dia isteri yang sangat baik, yang solehah, yang sentiasa menyejukkan mata dan hatiku, ya Allah.
Dialah isteri yang sentiasa bersyukur atas kurniaan yang diberikan kepadanya. Dialah segalanya. Dialah segala-galanya buat aku, ya Allah. Aku pohon kepadamu, ya Allah. Kurniakanlah kepadanya. Tempatkanlah dia di syurga Firdaus-Mu yang terindah, ya Allah. Aku mohon kepadamu, ya Allah. Aku benar-benar bermohon kepadamu, ya Allah, Tuhan pencipta. Tuhan yang menciptakan dia, juga menciptakan aku. Bahkan juga menciptakan seluruh isi alam. Alam nyata dan alam gaib. Aku bermohon kepadamu, ya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Belum pun sempat aku menghabiskan doaku itu, terasa sepasang tangan yang dingin memelukku. Abang, sayang, dah sihat. Bisik suara itu dengan amat perlahan dan tersekat-sekat di telingaku. Alhamdulillah, Liza sudah boleh bangun rupanya. Walaupun dalam keadaan lemah, badannya sudah kebah sedikit, tapi matanya masih layu. Raut wajahnya masih pucat dan kurang bermaya. Kurangkul isteriku dengan kemas. Kupeluknya dengan erat seerat pelukan malam pengantin kami. Aku hanya mahu menangis sepuas hati. Bercucuran air mataku di saat itu. Ya Allah, ya Allah, perkenankanlah oleh-Mu bagi kami untuk hidup bertahun-tahun lagi. Kalau diizinkan oleh-Mu, ya Allah, biarlah aku yang pergi dahulu dari dia, ya Allah. Kerana aku tak sanggup. Aku tak sanggup, ya Allah. Tak sanggup kehilangannya. Dan aku juga tak sanggup untuk melihat jenazahnya diusung pergi ke persada persemadian di hadapan mataku, ya Allah. Ku menatap dalam kelam, tiada yang bisa kulihat selain hanya nama-Mu, ya Allah. Esok ataukah nanti, ampuni semua salahku, lindungi aku dari segala fitnah. Kau tempatku meminta, Kau beriku bahagia. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku bersujud. Jadikan aku selamanya hamba-Mu yang selalu bertakwa. Ampuniku ya Allah, yang sering melupakan-Mu saat Kau limpahkan karunia-Mu dalam sunyi aku